malah setiap syarikat, sama ada ia milik persendirian atau milik kerajaan, adalah mampu untuk mensasarkan penjualan produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara sebagai ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mesra Muhammad bersama anda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengenai pentingnya negara mengubah strategi perusahaan daripada hanya semata-mata mencapai sara diri kepada berasaskan ekspor. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat merasmikan pembukaan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-12 Majlis Mesyuarat Negara. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah bersabda generasi muda perlu mainkan peranan aktif dalam bentuk masa depan di samping menengani isu-isu dunia yang berkaitan pendidikan asas universal. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-12 Majlis Mesyuarat Negara bermula hari ini dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke istiadat pembukaan rasmi mesyuarat. Kita bersama dengan Syaiful Bahrain Haji Suhaili untuk laporan khas sidang mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-12 Majlis Mesyuarat Negara. Terima kasih, Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tiba masanya negara mengubah strategi perusahaan daripada hanya semata-mata mencapai sara diri atau self-sufficient kepada berasaskan ekspor. Justru Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyeru para pengusaha tempatan supaya dapat berdaya saing untuk meraih kejayaan melalui peluang-peluang yang sedia ada. Baginda bertitah ketika berkenan berangkat merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-12 Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menegaskan, sungguh pun negara masih mampu menyediakan sejumlah peruntukan bagi pembangunan negara dan operasi kerajaan, namun negara mesti mengambil sikap berhemah dalam berbelanja dengan cara lebih melihat kepada keperluan dan keutamaan. Menyentuh mengenai perkembangan persidangan Majlis Mesyuarat Negara sejauh ini, Baginda mengulangi mengenai betapa pentingnya perbincangan memfokus perkara-perkara strategik yang membawa impak kepada negara. Apa jua perancangan dan inisiatif adalah perlu untuk mengambil pendekatan delivery atau delivery approach untuk mencapai hasil yang dihasratkan. Untuk itu, sangat perlu bagi ahli-ahli mempunyai pandangan yang jauh
dan cepat ke hadapan. Mereka perlu mengambil langkah-langkah mitigasi dan membuat persediaan sewajarnya sebelum didatangi oleh sebarang persoalan. Beta juga sukacita ingin mendengar seranan-seranan atau buah fikiran ahli-ahli yang berhormat yang dilantik mengenai cara-cara mengurangkan kebergantungan kepada sumber minyak dan gas. Begitu juga bagaimana negara dapat menjana pendapatan dan kerajaan menjadi rakan kongsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menekankan perlunya diberi perhatian bagaimana memperkasa ekonomi oleh kerajaan sendiri, termasuk sektor swasta. Baginda juga menyentuh mengenai rangkaian-rangkaian serantau dan antarabangsa yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Perhatian perlu diberikan bagaimana memperkasa ekonomi oleh kerajaan sendiri, termasuk bagi sektor swasta. Pada setakat ini, dasar kerajaan ialah memperkasa sektor swasta. Kerajaan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu memperbaiki persekitaran perniagaan. Ini termasuk infrastruktur perundangan yang pro-bisnes. Sudah tiba masanya kita mengubah strategi perusahaan daripada hanya semata-mata mencapai sara diri atau self-sufficient kepada berasaskan ekspor. Kita sudah ada rangkaian-rangkaian pemangkin, serantau dan antarabangsa seperti BIM Iaga, ASEAN, APEC dan baru-baru ini TPP bagi membantu menjana pertumbuhan ekonomi. Menyentuh mengenai pelaburan langsung asing FDI yang telah mula beroperasi di negara ini, baginda menekankan perlunya usaha-usaha untuk memudah cara aktiviti perekonomian negara terus dipertingkatkan dan diperkemaskan. Apa yang penting tegas baginda, usaha-usaha mantap perlu dilaksanakan ke arah kejayaan. Kerana itu, beta menyeru supaya para pengusaha tempatan dapat berdaya saing untuk meraih kejayaan melalui peluang-peluang yang sedia ada. Bukan sahaja bagi merebut peluang-peluang yang ada dalam negara, malah lebih jauh peluang-peluang serantau dan antarabangsa. Alhamdulillah, pelaburan langsung asing FDI telah mula beroperasi di negara ini. Dan terdapat beberapa lagi pelaburan baru yang masih dalam penelitian. Di bidang keuangan, sungguh pun negara masih mampu menyediakan sejumlah peruntukan bagi pembangunan negara dan operasi kerajaan. Namun kita mesti mengambil sikap berhemah dalam berbelanja dengan cara lebih melihat kepada keperluan dan keutamaan. Seperti tahun-tahun yang sudah, permesyuaratan diadakan di Dewan Persidangan Majlis Mesyuarat Negara, bangunan Dewan Majlis di Jalan Dewan Majlis yang menjadi lambang kemegahan dan muafakat di antara kerajaan dan rakyat serta penduduk dalam memenuhi tanggungjawab secara formal dan lebih teratur. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat berlangsung dengan penuh adan istiadat. Muhammad Daud Haji Tua seterusnya melaporkan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara.
Berangkat sama, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muttadib Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku ahli rasmi kerana jawatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bokiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bokiah. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa barisan kehormatan yang terdiri daripada 100 anggota pasukan polis Diraja Brunei. Dari Kawalan Kehormatan Pasukan Polis Diraja Brunei. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara pada tahun ini memasuki usia 12 tahun bersidang sejak ia diwujudkan semula. Dalam tempoh tahun-tahun yang sudah, majlis telah banyak membincang serta membahaskan isu dan persoalan untuk kesejahteraan penduduk dan rakyat di negara ini. Melalui permesyuaratan, semua isu kenegaraan dan hal ehwal kemasyarakatan dapat dibincangkan bersama rakyat dan kerajaan melalui proses bermuzakarah antara wakil rakyat dengan pemimpin-pemimpin kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Dewan Persidangan Dewan Majlis diiringi oleh perarakan masuk Cokmar Majlis Mesyuarat Negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berhasrat kewujudan Majlis Mesyuarat Negara akan dapat sama-sama membantu kerajaan dan rakyat negara ini dalam menangani pelbagai isu yang merangkumi isu ekonomi, sosial dan juga politik yang bukan berdasarkan kepentingan peribadi atau persendirian semata-mata. Dalam Majlis Mesyuarat Negara yang lalu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan perlunya ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara berpandangan jauh dan setentunya akan dapat menghidangkan idea-idea besar untuk kemajuan negara. Begini juga baru-baru ini menekankan pentingnya sikap berani dan optimis. Setiap orang perlu berani menjadi peneroka di samping berfikiran terbuka dengan apa-apa yang diteroka itu. Bagi memberkati majlis doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. والعمال للعدل ونصر الدين والعمل بالشريعة المطهرة في كل وقت وحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن تجعل هذا المجلس مجلس pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permusyawaratan ke-12 Majlis Mesyuarat Negara
محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات مشمولا برعايتك مرضيا عندك واجعل أهله مقبولا يا خير المسؤولين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Persidangan ini disifatkan sebagai syura permuafakatan untuk melakar strategi-strategi yang bermanfaat bagi membantu kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengukuhkan lagi sistem yang sedia ada, di samping sebagai saluran bagi menyampai dan membahaskan pandangan-pandangan ahli-ahli. Persidangan juga dilihat sebagai cara untuk menjana perkembangan dan kemajuan. Di sinilah juga suara ahli-ahli akan didengar dan disampaikan kepada pihak-pihak dalam kerajaan. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara kali ini berlangsung ketika dunia diasa oleh perubahan dan pergolakan yang mencetuskan pelbagai cabaran besar. Situasi sedemikian memerlukan setiap rancangan dan plan ditunduki dengan penuh bijaksana dan dasar yang jelas dan tulus. Dasar yang kukuh dan sempurna mampu untuk memangkin pembangunan dan melahirkan masyarakat yang baik adalah menjadi harapan Majlis Mesyuarat Negara kali ini dapat dijadikan wadah perbincangan yang konkret dan produktif bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk serta kemakmuran negara. Saya Muhammad Dad Haji Tuah melaporkan untuk Berita RTB. Juga berlangsung pagi tadi, Majlis mengangkat sumpah 5 orang ahli baru rasmi kerana jawatan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dilangsungkan di hadapan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. 5 ahli baru rasmi kerana jawatan terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Peruka Awang Haji Bahrain bin Abdullah, Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Datuk Peruka Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Datuk Peruka Awang Haji Mustafa bin Haji Siran, Menteri Perhubungan, Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Yang Berhormat Datuk Peruka Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, Menteri Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi wa tallahi. Saya Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof setelah dilantik menjadi seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi wa ta'alahi. Saya Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi setelah dilantik menjadi seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-12 ini menampilkan beberapa orang ahli baru. Keahlian Majlis Mesyuarat Negara terdiri daripada ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Ahli-ahli yang dilantik terdiri daripada orang-orang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan, dan ahli-ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah. Laporan seterusnya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah di antara ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Juga menjadi ahli rasmi kerana jawatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib. Ahli-ahli rasmi kerana jawatan juga terdiri dari menteri-menteri kabinet. Mereka ialah
Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan kedua. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Peker Medewa, Datuk Seri Setia Lim Jok Seng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua. Yang Berhormat Pihin Datu Singa Menteri Kolonel Besar, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin bin Haji Umar, Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Bahrin bin Abdullah, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Sirat, Menteri Perhubungan. Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Besar, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan Yang Berhormat Datuk Paduka Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, Menteri Kesihatan. Ahli yang dilantik terdiri dari orang-orang bergelar, iaitu Yang Amat Mulia Pengiran Setia Negara Pengiran Dr. Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim. Yang Berhormat Pihin Datu Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. Dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Maharaja Kerna Datuk Paduka Sri Awang Haji Yaakob bin Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Paduka Awang Haji Zainal. Manakala ahli-ahli yang dilantik terdiri dari orang-orang yang telah mencapai tahap kecemerlangan ialah Yang Berhormat Pihin Kapitan Lela Diraja Datuk Paduka Goh King Chin. Yang Berhormat Orang Kaya Mahabijaya Awang Haji Osman bin Uking. Yang Berhormat Datin Paduka Dayang Hajah Salbiah binti Haji Sulaiman. Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad Jaafar. Yang Berhormat Haji Awang Ahmad Mursyidi bin Pihin Orang Kaya di Gadong Sri Diraja Datuk Lala Utama Haji Awang Abdul Rahman. Yang Berhormat Awang Haji Zulkifli bin Haji Abdul Hamid. Dan Yang Berhormat Datin Paduka Dayang Hajah Zasia binti Sirin. Ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah ialah Yang Berhormat Awang Haji A. Ahmad bin Haji Hussein. Yang Berhormat Awang Haji Gafur alias Haji Muhammad Daud bin Karim. Yang Berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Nudin. Dan Yang Berhormat Awang Haji Jumat bin Akim bagi daerah Brunei dan Muara. Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Syafi'i bin Ahmad. Dan Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Yusuf bin Dulamin bagi daerah Belait. Yang Berhormat Orang Kaya Jayaputra Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Taha bin Abdul Rauf. Dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid mewakili daerah Tutong. Dan Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Ahad mewakili daerah Temburong. Sementara itu, yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Peker Menjaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, dan Dayang Ros Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Dengan pelantikan ahli-ahli baru, disertai dengan strategi dan inisiatif dialog yang diungkayahkan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara bersama kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan orang ramai sebelum ini,
setentunya telah dapat mengumpul dan mengenal pasti agenda dan perkara-perkara yang akan diketengahkan pada persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini. Idea-idea bernas inilah yang akan membangkit ke arah membantu kerajaan melakar strategi-strategi yang bermanfaat. Strategi yang akan membawa perkembangan negara yang lebih maju, menjamin kualiti kehidupan rakyat dan penduduk negara ini, terutama dalam merealisasikan wawasan negara 2035. Haji Omar Haji Abdul Rahman melaporkan untuk Berita RTB. Dalam menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia agar para pengusaha di negara ini merebut peluang dalam perusahaan, rata-rata orang ramai menyambut baik saranan baginda itu. Untuk menyahut titah baginda, untuk melihat kepada perbelanjaan itu memang mesti masa ini yang necessities saja dulu, which is yang keperluan dan keutamaan benar-benar, bukannya in terms of kemahuan. Kalau uji macam tadi mesti mementingkan keperluan sama keutamaan lah, macam hutang mesti dibayar dulu, lepas tu kalau ada rezeki lebih barutah dibalikan ke barang-barang lain lah, yang macam kalau orang yang berkeluarga membayar buku-buku sekolah anak ataupun macam dorang punya everyday perbelanjaan. Mungkin dalam menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, lebih-lebih lagi dalam economic diversification, perlu rasanya bagi pengusaha tempatan untuk mengubah mindset, seperti dalam mengambil risk dan juga mengubah mindset untuk lebih berani mencuba menjurus dalam bidang keusahawanan, mengembangkan lagi bisnes ke luar negara. Mungkin sekiranya lebih banyak lagi macam usahawan tempatan berani untuk mengeksport barang-barang lokal, insya-Allah ia dapat membantu ekonomi negara. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-12 Majlis Mesyuarat Negara akan memulakan perbahasannya Isnin ini. Semasa persidangan nanti, satu rang undang-undang akan dibentangkan dan dibahaskan untuk disokong dan dijadikan satu undang-undang perbekalan negara yang dikeluarkan dari peruntukan kumpulan wang yang disatukan bagi maksud-maksud yang tertentu sepanjang tahun 2016-2017. Dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, setentunya sikap berhemah dalam perbelanjaan dan perancangan perbelanjaan amat penting dan pada waktu yang sama mendokong matlamat negara untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Pertama dari musim permesyuaratan ke-11 Majlis Mesyuarat Negara pada tahun lalu, Majlis telah meluluskan peruntukan sejumlah lebih 6.4 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2015-2016. Sebahagian daripada jumlah tersebut diperuntukkan bagi perkhidmatan kewangan dan maksud-maksud tertentu untuk 12 buah kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya semasa tahun kewangan 2015-2016 dengan 1 bilion ringgit daripada jumlah tersebut diperuntukkan bagi kemajuan. Dengan tema model insan berkualiti mendukung pembangunan inklusif, belanjawan negara bagi tahun kewangan 2015-2016 yang lalu memberi penekanan kepada usaha-usaha meningkatkan model insan yang berkemahiran, berpengetahuan dan dinamik yang akan dapat menyumbang kepada peningkatan tahap produktiviti sektor awam dan swasta. Dengan mengutamakan perkembangan ekonomi dan pembangunan insan, lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti akan dapat diwujudkan dan dapat diisikan oleh belia-belia tempatan. Dalam melaksanakan belanjawan negara 2015-2016 yang lalu, 4 fokus utama diberi perhatian, iaitu memperkasa pendidikan dan latihan, meningkatkan produktiviti negara dalam perkhidmatan awam dan sektor swasta, merangsang kegiatan pelaburan bagi menarik dan menggalakkan lebih banyak aktiviti pelaburan dan meningkatkan kesejahteraan awam bagi meningkatkan taraf hidup dan sosioekonomi rakyat dan penduduk negara ini, termasuk usaha ke arah membasmi kemiskinan. Seperti tahun-tahun yang sudah mesyuarat pertama musim permesyuaratan ke-12,
Majlis Mesyuarat Negara, sidang setentunya antara lain akan tertumpu terhadap keutamaan perbelanjaan, projek dan inisiatif yang akan dilaksanakan dan juga peruntukan belanjawan yang akan disediakan pada mendukung tema belanjawan negara bagi tahun kewangan 2016-2017. Peruntukan itu nanti akan menjadi nadi bagi menggerakkan jentera pembangunan negara. Ini membolehkan negara bukan sahaja mampu merancang tetapi juga berupaya untuk membawa kepada pembangunan, khususnya dalam memastikan kebajikan rakyat dan negara sentiasa terpelihara. Ini akan lebih bermakna lagi jika setiap isu yang dibangkitkan dan cadangan yang dihadapkan pada persidangan ini nanti benar-benar menepati keperluan pembangunan negara dan pada waktu yang sama mengambil kira kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Dewan menangguhkan sidangnya pagi tadi dan akan mula bersidang Isnin ini bermula pukul 2.30 petang. Orang ramai yang berhasran untuk mendengarkan perbincangan dan perbahasan adalah dialulukan. Beberapa peraturan hendaklah dipatuhi termasuk kod pakaian dan peraturan-peraturan semasa berada di dalam Dewan Persidangan. Sekian sahaja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Mesra Muhammad untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syaiful. 250 pelajar menengah menghadiri persidangan 4 hari mengenai isu-isu global Borneo. Sementara 3 buah bangunan kerajaan dianugerahkan sebagai bangunan efisien tenaga. Laporannya selepas ini. Generasi muda perlu mainkan peranan aktif dalam membentuk masa depan di samping menangani isu-isu dunia yang berkaitan dengan pencapaian pendidikan asas universal bagi semua. Rasa tanggungjawab yang mendalam juga perlu disemai dalam diri generasi muda. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman bersabda demikian pagi tadi semasa berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Persidangan kali ke-12 isu-isu global Borneo Sekolah Antarabangsa Brunei ISP. Keberangkatan Yang Teramat Mulia di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas dijunjung oleh Dr. Stephen Galathy, Pengetua Eksekutif ISB. Sejurus keberangkatan Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan diikuti dengan penyerahan sijil kepada wakil-wakil setiap sekolah yang menyertai persidangan. Pengetua Eksekutif ISB dalam sembah alu-aluannya menyentuh mengenai cara pendidikan boleh mempengaruhi kehidupan setiap individu. And I suspect that sitting in this room now are future leaders who can easily shape aspects of the future and will shape aspects of the future, however small those aspects are.
Persidangan tahun ini membawa tema Universal Primary Education atau Pendidikan Asas Universal. Yang Teramat Mulia bersabda tema Hari Kebangsaan tahun ini, generasi berwawasan, memberi penekanan penting generasi tersebut bersatu untuk mencapai wawasan negara. The young people sitting in this very hall today have the potential to lead their country into a brighter future. However, to realize their potential, we need to continuously invest in them, ensure that they are indeed knowledgeable and aware of serious issues facing our world leaders today. At the same time, we must empower the young generation to take an active role in shaping the future, while addressing recurring world issues in relation to achieving universal primary education for all. We must instill in them a strong sense of responsibility, and a forum such as ISB BGIC greatly enables and encourages this. Yang Teramat Mulia kemudian berkenan merasmikan persidangan kali ke-12 isu-isu global Borneo Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. With the kalimah Bismillahirrahmanirrahim, it is my great pleasure to officially open the 12th ISB Borneo Global Issues Conference 2016. Yang Teramat Mulia berkenan menerima persambah. Persidangan selama 4 hari ini dihadiri oleh 250 orang pelajar menengah dari lebih 20 buah sekolah di negara ini. Persidangan menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk bekerjasama dalam menangani pelbagai isu dan di waktu yang sama mencontohi peranan sebenar pemimpin-pemimpin dunia. Ia juga dihasrat menggalakkan kerjasama dan persefahaman dalam kalangan belia-belia antarabangsa. 3 buah bangunan kerajaan dianugerahkan sebagai bangunan efisien tenaga atau Energy Efficient Building atas kejayaan melaksanakan penjimatan tenaga elektrik. Penganugerahan merupakan inisiatif oleh Green Building Initiative GBI di Jabatan Kerjaan Raya bagi mendorong penjimatan tenaga elektrik dan program kesedaran penggunaan tenaga dengan betul oleh JKR sejak tahun 2013. Penyampaian anugerah petang tadi disempurnakan oleh Datuk Pedukau Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Timbalan Menteri Pembangunan. 3 buah bangunan tersebut yang dikenal pasti berjaya menunjukkan penjimatan tenaga elektrik dalam tempoh 2 tahun ialah bangunan Kementerian Pembangunan, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya dan bangunan Jabatan Kemajuan Perumahan bersama Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Antara kriterianya juga ialah penjimatan tenaga elektrik sekurang-kurangnya 15% setahun, penggunaan tenaga elektrik di bawah paras indeks efisien tenaga yang ditetapkan bagi bangunan kerajaan. Di majlis ini, Timbalan Menteri Pembangunan juga melancarkan Brunei Accredited Green Unified Seal BAGUS Green Building Tools. Penggunaan alat atau BAGUS Tools akan merealisasikan bangunan hijau dengan mengambil kira kaedah dan konsep kehijauan dari segi reka bentuk, pembinaan, operasi dan penyelenggaraan bangunan-bangunan baru. Ia akan dapat mengurangkan kesan gas rumah hijau, penjimatan tenaga dan air dan persekitaran yang lebih sihat. Orang ramai masih berpeluang mengunjungi Pesta Buku dan Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2016 yang masih dibukakan sehingga esok. Pesta tersebut berlangsung di Dewan Serbaguna Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Setakat tengah hari tadi, lebih 55,000 orang berkunjung ke pesta berkenaan. Perkara tersebut didedahkan oleh Daeng Hajah Nurtijah binti Haji Muhammad Hassan, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pengerusi pesta dan karnival tersebut pada Majlis Penghargaan Pesta Buku Brunei dan Karnival Perkasa Budaya Membaca 2016 petang tadi. Seramai 38 peserta menerima sijil penghargaan terdiri dari tokoh-tokoh buku yang menyertai Pesta Buku dan Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2016 termasuk petak Karnival Memperkasa Budaya Membaca. Sementara itu, perpustakaan-perpustakaan terbaik di negara ini juga menerima anugerah dan sijil penghargaan yang disempurnakan oleh Datin Paduka Dr. Hajah Nur Lela binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Latihan Brusings 2016 antara pasukan Polis Diraja Brunei dan pasukan Polis Republik Singapura dilancarkan hari ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Visa PayWave, easier than cash.